Masalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, untuk penyelesaian masalah inventif, rasanya sebelum ni saya sudah post video dalam grup kan? Ya? MP4. Betul ya? Kelas Boleh faham ke apa yang dalam penerangan tu? Saya nak feedback. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Rina boleh lah. Kalis, boleh faham tak Kalis? Kalis. Boleh cikgu. Boleh faham tak yang video yang saya hantar semalam? Boleh cikgu. Boleh ya, betul ya? Boleh ya? Boleh ya? Okey, masalah bukan inventif. Sebab untuk yang semalam ialah case masalah bukan inventif. Ini dekat sini. Okey, ini pengenalan kemudian dulu. Okey. So maksud dia kita akan belajar dalam tajuk ni untuk recap untuk tajuk ni ialah cara kita menyelesaikan satu-satu masalah dalam kaedah yang pelbagai. Bagaimana cara dia nak selesaikan satu-satu masalah. Okey, dia ada dua kategori. Menyelesaikan masalah yang inventif dan menyelesaikan masalah yang bukan inventif. Yang semalam ialah bukan inventif. Yang maksud dia yang tidak memberi kesan. Okey. Benda satu-satu perkara, satu-satu benda yang tidak memberi kesan. Okey, contoh yang saya akan bagi semalam tu ialah yang pisau itulah. Okey, yang tidak memberi kesan pada orang sekeliling. Kecuali kamu nak hunus pisau tu pada orang lain, itu memberi kesan lah. Itu nak membunuh namanya. Okay, kita tak nak yang macam tu. Okay, semalam saya dah sampai situ. Okay, recap. Untuk masalah bukan inventif. Okay, situasi dalam kehidupan seharian kamu. Okay, apa yang situasi harian. Contoh lagi, paling mudah ialah kita nak selesaikan mask, pemakaian mask. Okay, macam Cikgu Song, dia pakai dekat telinga. Ni kan, dekat telinga. So, macam mana kita nak selesaikan supaya kita tak tanggal? Atau kita nak design mask tu. Dia hanya tiada kesan sampingan, tapi kesan sampingan itu akan timbul kemudian. So, ini kita nak kenal pasti. Adakah mask ini inventif atau bukan inventif? Itu kemudian. Okay, dia macam-macam. Okay, tapi kamu untuk hari ini dan semalam saya nak kamu tahu yang bukan inventif iaitu keyword dia ialah tidak ada kesan sampingan. Okay, right. Ni. Okay, ini keyword dia. Masalah bukan inventif, alat tidak berfungsi dengan baik, alat itu. Okay, kenal pasti masalah pada alat. Kemudian apa kita nak tambah? Kita asah pisau itu, betul? Asah. Okay. Kemudian alat dapat digunakan semula, alat yang sama. Bukannya kamu nak design benda yang baru. Okay. Alat yang sama, bukan design benda baru dan tidak ada kesan sampingan. Maksud dia, masalah bukan inventif. Proses penambahbaikan alatan tu dia ada dua sebenarnya di dalam tu. Satu batu pengasah, satu pisau. Okay. Satu batu pengasah, satu pisau. Sebab kita pisau tu takkan kamu nak beli baru lagi kan? Tak, sebab benda tu boleh digunakan semula. Sebab yang hanya tidak praktikal waktu tu hanya tidak tajam sahaja. Sedangkan badan dia masih boleh guna. Okey, tempat pemegang dia masih boleh guna, masih elok lagi. So apa medium dia? Apa bendanya yang untuk menjadikan benda tu tajam? So batu pengasah itu. Okey, jadi batu pengasah tu yang membantu pisau tersebut untuk jadi tajam. Jadi dia tidak ada kesan sampingan. Tidak ada kesan sampingan tu maksud dia kan bukannya yang kamu makan memberi kesan. Tak. Okey, bukannya kesannya pada efek pada bila kamu gunakan kamu terus mati. Tidak. Okey. Tidak kesan sampingan tu kamu terus guna benda tu. Bukannya nak design lagi sekali. Okey, bukannya nak tukar benda tu. Bukan. Boleh faham kelas? Kelas boleh faham? Boleh cikgu. Okay, ini masalah inventif untuk hari ini. Okay, masalah inventif ialah masalah yang punya kesan sampingan. Kesan sampingan. Tadi bukan inventif, tidak ada sampingan.
Okey, masalah inventif ialah memberi kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Kau buat, ada kesan sampingan. Okey, contohlah. Ada satu nanti design, saya akan tunjuk kamu mask. Nanti sekejap, yang mask dia lah macam-macam design tu. Tapi itu sebenarnya memberi kesan lah. Kalau kamu buat mask itu, contohlah kan, contoh mask daripada kain dengan mask daripada jenis yang kamu guna ni lah, yang macam ni ataupun jenis kain. Mana lagi selesa untuk kamu? Saya tanya ya, untuk Amani Syokina. Amani Syokina. Ya, cikgu. Okey, mana kamu selesa? Yang pakai yang ini jenis ini atau jenis yang kain? Saya jenis kain. Okey, apa kesan dia pada kamu? Sebab dia macam lembut. Okey, lembut. Itu kamu. Okey, Wan Ahmad. Buat nama pen ni. Wan. Cikgu. Mana kamu selesa? Jenis yang nombor 1 ni ke atau yang jenis yang kain ni? Jenis yang nombor 1. Nombor 1. Kenapa? Lebih selesa. Memanglah saya tanya, memang mana kamu selesa. Jadi tapi kenapa kamu selesa? Adakah bahan itu? Okey, adakah mudah dibawa, lagi ringan? Yang mana satu? Wan. So, kamu selalu pakai benda ni. Kamu mesti ada perasan apa bendanya yang menyebabkan kamu selesa. Tak payah basuh. Okey, pakai, buang. Betul. Untuk jawapan pada ini untuk kamu. Okey, untuk jawapan pada si siapa tadi? Amani, dia kata dia selesa pakai kain. Cuma kesan dia ialah Amani, apa kesan dia Amani? Betul, kamu kena basuh. Kan? Kalau kamu pakai lagi sekali, lagi selesa. Berbanding dengan Wan Ahmad tadi, kesan dia yang ini ialah dia pakai, buang. Okey, apa cara kita? Sekarang kita nak buat ni, kerana kita nak kategorikan dia sama ada dia adalah masalah inventif atau masalah bukan inventif. Nanti kamu ni. Sekarang masalah bukan inventif, kamu dah tahu dah, kamu dah faham. Benda yang tidak memberi kesan sampingan. Okey. Masalah inventif memberi kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, usaha penambahbaikan berlaku. Dia memberi contoh pada gambar rajah ni ialah masalah meja tidak dapat menampung berat badan. Okey. Namun kesan sampingan wujud iaitu meja lebih berat dan memerlukan lebih ramai tenaga bekerja untuk mengalihkannya. Dia lain. Dekat sini ayat dia berbeza. Maksudnya dia tengok masalah itu dari sudut lain. Kamu biasanya tengok masalah itu pun dari sudut lain. Sebab kenapa saya tanya dengan Putri Kasih pun beza, dengan Nur Ahmad pun beza. Dia pandang satu-satu masalah berbeza. Jadi apa yang kamu nampak itu biasanya subjektif, dia tidak sama. Apa yang cikgu nampak pun tidak sama. Apa yang kamu nampak masalah itu pun tidak sama. Boleh faham? Untuk masalah inventif terlebih dahulu. Okey, dekat sini ayat dia ialah meja menjadi lebih berat dan memerlukan lebih ramai tenaga untuk ni. Dia sekarang dia nak tengok kekukuhan meja tu. Okey, buku yang sama, berat buku yang sama. Jadi meja ini apabila diletakkan di atas meja, jadi meja itu bergoyang-goyang. Okey, apa kesan sampingannya? Okey, dia memerlukan pekerja yang ramai untuk mengalihkannya. Maksud dia perlu ramai orang untuk mengangkat meja ni. Okey, bukan pada buku tu. Meja. Mungkin kamu akan nampak kenapa tak angkat saja buku tu. Kita punya anggapan tidak sama. Okey, ni tengok pada meja. So, apa solusi dia? Okey, kesan sampingan dia tadi kan, kesan sampingan tu maksud dia meja gambar rajah ini, meja ni daripada kayu. Kayu apabila kita dah tahu sifat dia, tidak kukuh. Betul? Sifat kayu tidak kukuh. Berbanding dengan meja yang study kamu yang kakinya besi, okey, dia tak sama. Ada juga yang meja kayu yang kukuh, tapi kita kena tengok berapa tebal kayu tu. Okey, kalau kayu tu nipis sebagai kaki memanglah tak kukuh.
Betul. Okey, kalau kaki kayu tu, kaki meja tu kayunya tebal, mestilah kukuh. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey, next kita tengok dulu. Sekejap lagi kita akan tengok kenapa dia jadi macam ni. Okey, meja tidak dapat menampung berat. Kemudian kaki meja diganti dengan kaki yang dibuat daripada besi. Okey, untuk solution ini, untuk meja ini solution dia ialah apabila kita letak buku yang berat itu di atas meja, so meja tu bergoyang-goyang kan. Jadi solution dia menggantikan kaki meja tu. Okey, sebab dia memberi kesan. Takkan kamu nak study dengan meja yang bergoyang? Kesan pada kamu. Dia memberi kesan pada kamu. Masalah bukan inventif, dia tidak memberi kesan pada kamu. Tapi ini memberi kesan pada kamu. So bergoyang jadi maksud kamu tidak selesa untuk belajar. Okey, jadi apa kita nak buat? Kita tengok pada masalah pada kaki. Okey, untuk cerita ini, dia tengok masalah pada kaki. Jadi kaki kayu itu diubah kepada kaki besi. Okey, kemudian untuk nak mengalihkan, ini dah selesai. Okay, untuk masalah kaki dah selesai. Tapi bila nak mengangkat, apabila kita menukarkan, ini kita kata kesan sampingan. Apabila kita dah tukarkan kaki meja tu pada besi, meja semakin berat. Okay, bila meja semakin berat, meja itu perlu ramai orang untuk angkat berbanding dengan meja yang tadi yang kakinya kayu. Ini. So maksud dia masalah di sini yang memberi kesan sampingan ada dua. Satu, apabila diletakkan benda berat di atas meja, meja itu akan bergoyang. Solusi, kita selesaikan masalah pada kaki. Okay. Nombor dua, orang akan lebih ramai untuk angkat meja. Ini saya kata tadi, saya pandang tempat lain. Saya pandang pandangan saya berbeza. Okay. Okay, nak mengangkat meja. Okay. Apabila sudah diganti kepada meja meja berkaki besi, dia memberi kesan pada orang yang mengangkat pula. Daripada 2 yang mengangkat kepada 4 orang yang mengangkat dekat sini. Ini yang kita kata masalah inventif, masalah yang memberi kesan sampingan. Boleh faham kelas? Kelas boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, thank you Taki. Idin boleh faham Idin? Idin? Boleh. Boleh? Bagus. Sekejap saya save nama kamu semua sini. Sekejap tau. Kelas 2 Sina 2022. Tarikh hari ini 21 kan? Sekejap tau. Hari ni 22 ya? Sekejap tau. Sebab saya ada saya ada attendant ini. Ambil dekat attendant. Dekat sini ya. So nama pelajar spread. Ni nak kena bawa macam mana ni? Okay. Nama student saya kena letak dekat sini. Saya kena write enter. Bla. Enter. Dia begitu. Okay. Derina. Contoh Derina, sekejap Derina. Boleh sekejap ya. Sekejap saya ada satu benda yang saya seronok buat benda ni. Tak faham. Kelas, tadi ada ramai kelas cikgu kamu masuk ke? Kamu cikgu masuk? Kelas? Alah kamu ni, takkan diam pula adalah kelas ni bila dibagi arahan senyap je. Saya cakap seorang ni. Notatif ya. Hadif. Hadif, lama saya tak dengar suara kamu Hadif. Sehat ke Hadif? Sehat, kurang sikit. Sehat tapi kurang sikit. Gimana tu? Hadif. Hadif. Gimana Kurang Hadif? sehat. Kurang sehat? Macam mana boleh jadi kurang sehat tu? Def. Sabar je kamu Def. Saya dah masukkan nama ni. Derina, Daniel, Insyirah, Nurdini, Farisha, Amani, Wan Ahmad, Nur Takif, Hadif, Idin. 5 lagi siapa ya? Boleh sebut nama tak? Sebab saya tak boleh nak
nak tutup dekat attendance tu. Sebab di screen saya hanya 5 orang lagi. Apa ya? Sekejap. Kalis Kalis? Tengok tu. Kalis? Kalis ada? Ada. Okay. Kalis. Sekejap. Kalis. Nur Hanani? Ada. Ada. Bagus. Mudini dah. Tapi. Putri Kasih? Ada cikgu. Ada Putri Kasih. Putri lah saya panggil. Okay, Putri Kasih. Ya. Ini dah. Putri Kasih. Okay, Damia? Ada. Damia ada. Okay, Damia. Right, Damia. Allah Akbar. Allah Akbar. Okay. Right. Now. Dah. Okay, tengok sini. Setakat ni boleh faham masalah yang kita nampak. Boleh faham ke masalah inventif yang kita nampak dalam contoh gambar raja ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Masalah inventif maksudnya masalah yang memberi kesan pada kamu tau. Pada kamu dan pada orang sekeliling. Itu je beza dia. Cuma kita kena pasti apabila kita nak reka bentuk nanti masa kamu tingkatan 3. Okay, bila kita nak mereka bentuk, yang ini sangat penting. Masalah itu inventif atau masalah bukan inventif. Adakah masalah itu bukan memberi kesan atau masalah itu memberi kesan pada kawan kamu yang sekeliling. Dia begitu. Untuk tingkatan 3 akan datang. Tapi kita kena kenal lebih awal supaya kamu lebih mahir, lebih kuasai lah. Okay. Proses penyelesaian semua secara inventif. Ya, siapa tadi? Okay. Inventif. Siapa? Okay. Masalah ni dibuat dalam industri. Yang paling senang ialah kalau kamu tengok proses, kalau kerja kilang tau. Proses setiap section tu diselesaikan oleh robot. Ada juga daripada kalau kita buat pembungkusan makanan apa semua kan. Di sini banyak digunakan masalah inventif atau bukan inventif. Masalah yang memberi kesan atau masalah yang tidak memberi kesan dekat sini. Tapi untuk kita designer, untuk kamu, kita nampak itu masalah itu. Tapi untuk orang lain dia tak nampak. Itu seni dia dekat situ. Sebab itu dia mengajar, subjek ini dia mengajar kamu menyelesaikan masalah dengan baik. Okay, menyelesaikan masalah dengan baik. Okay, dekat sini. Okay, masalah bukan inventif. Proses penyelesaian masalah bukan inventif, satu proses menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Dia ulang lagi balik. Kan, ini. So, yang ini prosesnya, ini kita panggil bukan inventif. Kita mula kenal pasti masalah yang macam semalam yang saya ajar kamu. Senaraikan pilihan yang ada, buat pilihan, laksanakan pilihan itu dan menilai masalah. Okey, tadi kita kena pasti tadi pisau. Pisau itu tumpul. Okey, kemudian senaraikan apa cara kita nak buat. Apa solution untuk nak tajamkan pisau tu? Nombor 1, batu pengasah. Okey. Nombor 2, mungkin ada benda lain lagi kan nak tajam atau nak beli baru. Okey, itu cara nak mudah lah kalau sakit kepala kan sebab baru. Tapi kita nak masak. Kalau kita beli baru maksudnya kita kena keluar. Jadi kita tak mau macam tu. Jadi optionnya satu je lah. Kena cari batu pengasah. Jadi buat pilihan. Kena pakai batu pengasah. Okey, laksana pilihan. Batu pengasah asah. Okey, jadi kita menyelesaikan masalah yang itu. Ini biasanya bagi mereka yang selalu turun ke dapur dia untuk pisau. Okey, untuk yang lain yang masalah bukan inventif, yang tidak memberi kesan yang lain, dia ada banyak. Contoh, periuk nasi. Dulu mak-mak masak nasi periuk. Sekarang pakai apa? Sekarang masak nasi pakai apa? Kelas? Rice cooker. Rice cooker. Okey, dalam rice cooker itu dia banyak multifungsi, betul? Kan? Betul.
Itu masalah bukan inventif. Maksudnya masalah itu tidak memberi kesan pada orang sekeliling. Okay, bukan inventif. Itu hanya masalah pada sekeliling. Maksudnya kita nak masak nasi tu secara bubur ke? Rice cooker tadi kan? Kamu nak buat rice cooker tu. Itu untuk menyelesaikan tu. Itu bila kita tidak ada contoh contoh. Waktu itu mak kamu mungkin zaman dulu-dulu kalau cara dia masak, kami ada dapur masak manual. Sekarang dah pakai elektrik. Dulu manual, masak pakai api, nasi. Sekarang manual. Dulu pakai api, manual. Okay? So maksud dia, kenal pasti masalah anak-anak. So apa masalah? Dia menyusahkan kita. Okay? Kerana nak pasang api, membahayakan pada kita. Okay? Membahayakan. Mungkin kamu tidak pandai, pakai gas kan? Yalah, kita kan pakai gas. Kan? Jadi, nak masak nasi lambat. Okay? Jadi kita kena pasti masalah itu. Okay, apa pilihan kita ada? Rice cooker. Kita ada pilihan lain lagi yang multi cooker lagi. Kan nak cepat. Kan dia memang pressure cooker. Kan selain pada rice cooker dia ada pressure cooker. So buat pilihan mana satu? Kamu nak cepat ni. Okay, paling senang yang kamu dah terbiasa kamu pakai rice cooker. Kita nak laksanakan pilihan tu tekanlah rice cooker. Okay, sama juga kalau kamu nak panaskan makanan. Dah ada microwave kan? Ada microwave, panaskan je. Tak payah lagi nak pasang api, nak pergi ke gas, nak panaskan makanan. Rice cooker pula. Microwave oven hanya ada 2-3 minit je kan? Seminit je, pap. Contoh kamu beli pizza kan? Pizza perlu di reheat. Betul, sampai ke rumah dia perlu reheat. Reheat apa? Panaskan semula. Okay, jadi takkan kamu nak panaskan atas kuali kot? Kan? Takkan pakai gas. Nak mudahkan kerja kamu? Bukan inventif. Okay, bukan inventif. Yang nak selesaikan masalah tu. Sebab itu kehidupan seharian kita. Microwave ada. Masuk dalam tu. Tekan 30 saat. Dah jadi. Boleh faham? Kelas? Boleh cikgu. Boleh Derina. Good. Produktif boleh? Boleh. Good. Itu yang bukan inventif so tadi saya bagi. Okay, masalah inventif nanti sekejap lagi. Okay. Ini yang kamu kena mahirkan yang ini. Mahirkan ini. So masalah bukan inventif, kamu kena mula kenal pasti masalah, buat pilihan, senaraikan pilihan. Soalan biasa keluar yang ini Soalan ini keluar biasanya. Okay, dalam bahagian B dia akan susun atur. Okay, susun atur. Okay, kamu kena mula kenal pasti masalah. Ingat, apa-apa hal kenal pasti masalah. Kamu bergaduh dengan boyfriend kamu ke, kenal pasti masalah. Kena senaraikan masalah yang ada yang kamu buat masalah tu. Okay. Senaraikan senaraikan pilihan untuk selesaikan masalah. Yalah, setiap masalah tu berbeza nak cara selesaikan. Betul. Bukan dan setiap penyelesaian tu kadang-kadang tidak sama untuk nak selesaikan masalah yang satu. Tidak juga sama. Kan kadang-kadang kita kena buat try and error. Contoh. Okay, apabila kamu tengah marah, okay, apa kamu nak selesaikan masalah? Adakah perlu kamu berjoging? Sesuai ke tidak? Pilihan itu. Kan sebab kamu dah senaraikan macam-macam. Cara saya nak nak menghilangkan panas baran saya. Contoh macam tu kan. Kamu dah senaraikan pilihan untuk nak selesaikan panas baran kamu. Tapi tidak semestinya cara penyelesaian itu ngam-ngam dengan kamu punya panas baran. Tak sama ya. Jadi kena buat pilihan. Kena ingat macam tu. Lepas buat pilihan kena laksanakan, kena buat. Lepas tu nilai balik. Contoh, kamu kena basuh baju dekat asrama kan? Setiap hari pengurusan diri, hari Sabtu. Betul. Kamu dah balik asrama, nak rehat tak boleh sebab baju tak basuh lagi. Jadi apa pilihan yang kamu ada? Kamu nak buat waktu pagi, waktu riadah atau kamu dah buat selepas light off? Apa pilihan yang kamu ada? Okay. Biasanya kamu buat masa bila cuci baju? Masa riadah atau light off? Putri? Mana Putri? Tak ada dah? Marisha? Ada. Putri, apa kamu akan buat? Pilihan je. Saya bagi kamu pilihan. Biasanya kamu nak cuci baju, masa kamu nak cuci baju kita dah laksanakan. Ini untuk masalah bukan inventif dulu masalah bukan inventif. Okay. Pilihan kamu hanya masa riadah ataupun masa light off kan? Okay, kamu pilih yang mana?
Masa riadah. Okey, jadi Putri pilih masa riadah. Jadi Putri telah buat pilihan. Ingat, Putri telah buat pilihan. Kena laksanakan. Buat. Lepas tu nilai balik. Is it okay? Tak ramai ke masa riadah tu? Waktu itu yang paling sesuai. So kamu dah set kepala kamu. Masa riadah baru saya basuh pakaian. Boleh faham? Ini ialah masalah bukan inventif. Maksudnya masalah yang tidak ada kaitan ataupun tidak memberi kesan kepada orang sekeliling kamu. Boleh faham? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, di sini ada kaedah tris. Ini kaedah tris. Okey, ini saya akan terangkan kemudian. Okey, saya akan terangkan kemudian sebab ini agak complicated sedikit tetapi bagus untuk kamu belajar. Bagus untuk kamu dalam reka bentuk. Dia sangat bagus. Okey, saya akan terangkan kemudian nanti the next lesson. Okey, yang ni dah saya terangkan. Okey, masalah inventif yang ini pula. Okey, dia ada strategi penyelesaian masalah. Dia ada. Yang ini agak kalau kamu perasan dia ada catat alir dia. Ini complicated dia tapi kamu boleh detect dan kamu boleh selesaikan dengan cepat. Kamu boleh selesaikan dengan cepat kalau kamu ikut yang ini. Okey, contoh. Okey, ada masalah khusus. Analisis masalah tu. Analisis. Okey? Jadi tadi meja kan, kita analisiskan meja apa masalah dia. Dia ada dua masalah. Satu, kaki dia perlu diganti. Kemudian akan timbul lagi masalah apabila kaki itu diganti, ramai pula nak angkat. Tenaga itu lagi ramai nak mengangkat meja itu sebab apa? Kelas, sebab apa Insyirah? Insyirah, kaki tadi tu perlu ditukar dengan besi. Sebab apa perlu ditukar? Jadi dia akan mendatangkan masalah. Apa masalah itu? Sebab apa jadinya? Jadi masalah lain. Apa? Dia akan jadi masalah lain. Apa masalah lain tu? Ada gambar raja ada. Yalah. Tadi kita apa dia Insyirah? Apa jawapan dia? Insyirah, ini kerusi meja tadi. Okey, meja. Ni meja. Okey, meja. Okey, meja ni kamu dah tahu dah berat. Okey, kita nampak kita perlu gantikan kaki sebab dia tak boleh menampung buku yang berat. Okey, kita dah nampak itu satu masalah. Okey, apa kita nak buat? Kita ganti kaki meja ni, kan? Kita ganti. Lepas tu kita ganti pada kaki meja yang berbentuk besi. Okey. Datang lagi satu masalah. Okay. Apa masalah tu? Berat. Berat. Bagus. Mana yang berat? Kaki meja tu. Bila kaki itu berat, apa jadi pada meja itu sebenarnya? Jawapan ada pada gambar raja ni. Bila meja berat, apa jadi pada sekeliling itu? Ni jawapan dia. Susah nak Angkat. susah nak angkat. Itu timbul lagi masalah. Satu masalah kamu dah selesaikan tapi menimbulkan lagi satu masalah. Boleh faham kelas? Boleh faham kelas? Kalau masalah bukan inventif, bagus Darina. Kalau masalah bukan inventif, kita boleh selesaikan on the spot tapi itu antara kita dengan alat itu sahaja. Okey? Kita dengan alat itu saja ataupun dengan kelakuan kamu saja atau tidak melibatkan orang lain. Tapi masalah inventif dia mesti melibatkan orang lain. So dia contoh tadi, kita dah selesaikan masalah buku, meja yang goyang-goyang tu telah kita selesaikan pada kaki. Tapi timbul lagi masalah, meja jadi berat. Bila meja jadi berat, tenaga manusia diperlukan agak banyak untuk mengangkat meja tersebut. Dia jadi macam itulah. Sama macam kita selesaikan box kamu. Betul? Sebelum ni kamu ada rak buku. Rak. Oleh kerana rak itu dah lama tidak rak lama tu agak rosak kan? Dan tidak boleh diguna pakai, kita selesaikan. Betul? Kita selesaikan buat box. Betul? Masuk dalam box. Betul? Betul kelas? Okay. Bila dah masuk dalam box, apa masalah dia lagi? Danish? Berat nak angkat. Yes. Berat nak angkat. Jadi dia satu masalah selesai,
Datang lagi satu masalah. Bila berat nak bangkat, faham-faham lah, dah sakit tulang belakang kan? Penat. Boleh faham? Untuk masalah inventif, boleh faham? Idin? Idin boleh faham? Boleh. Boleh faham ya? Wan Ahmad, boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada cikgu. Ada, good. So, okay, so ada dua. Masalah bukan inventif, tidak ada kesan sampingan, dia hanya pada kamu dan benda yang kamu buat. Okay. Masalah bukan masalah inventif, masalah yang perlu diselesaikan, okay, dan dia memberi kesan seterusnya dan seterusnya. Okay, itu saya kata yang ini proses ini. Proses ini mudah, bukan inventif. Kemudian yang proses bukan proses inventif yang ini. Yang ini yang saya kata masalah khusus. Apabila sudah satu-satu benda tu, yang kita dah nampak masalah dia, kita tengok apa masalah khusus dia. Okay, tadi masalah meja tu dah jadi asalnya pada kaki. Sama juga pada rak buku kamu. Asalnya pada rak buku. Kita nak susun buku saja. Kan tak mau nampak kalau kita simpan rak, kan cara kamu simpan buku tu kan macam-macam style. Melintang, menegak. Jadi untuk tidak menyerabutkan mata memandang tu, pihak sekolah kata, okay, kita masukkan dalam box. Okay, lepas itu dah kita nak ringkaskan masalah. Kita dah ringkaskan masalah dah, tak nak nampak berserabut, kita dah masukkan dalam box. Okay, nombor dua. Pergi kedua ni. Okay, lepas tu ada masalah lagi tinggal. Okay, masalah dia apa? Bila masuk dalam box, dia akan jadi berat. Okay, susah nak angkat. Okay, apa kita nak selesaikan dia? Ni kaedah yang ketiga. Apa kita nak selesaikan dia? Apa cara penyelesaian dia? Jadi box itu perasan tak ada roda? Danish Ishraf? Ada. Okay. Jadi kita selesaikan buku tu, buku yang berat tadi, kita berat mengangkat, sakit tulang belakang. So diselesaikan, box itu ada roda. Jadi ada roda, senang kamu nak sorong. Biar begitu. Boleh faham untuk masalah inventif? Faham tak? Perasan tak? Kita selesaikan, masalah dia banyak tapi kita selesaikan satu. Daripada satu masalah itu berkembang dan kita selesaikan dia. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Okay, sekat ini saja untuk ni supaya kamu dah relax, sakit otak juga kadang-kadang sebab ini bukan senang. Okay, ini nak melatih kamu untuk be kreatif atau melatih kamu sebenarnya untuk berfikir di luar kotak. Itu sebenarnya. Dan melatih kamu yang sebenarnya untuk menyelesaikan masalah lain yang daripada kebiasaan. Kamu dah biasa selesai ni, tapi mungkin ada cara lain. Kamu nampak masalah ini, tapi saya tidak nampak masalah itu. Sebab itu saya kata, untuk RBT dia mudah. Nanti kita akan sambung insyaAllah. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi. Bye. To the left, guys. Terima kasih Thank you, cikgu. Terima class. kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kelas. Terima kasih.